Pusat Kesihatan Prima Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS akan menggunakan teknologi terkini dalam mendepani cabaran populasi menua di Sarawak. Menurut Premier Sarawak Dato' Parti Tan Sri Abang Johari Tun Openg, penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI bakal memainkan peranan penting dalam penjagaan kesihatan optimum warga emas yang merupakan 16% daripada keseluruhan penduduk Sarawak sekarang. Ujarnya penjagaan kesihatan untuk masyarakat menua perlukan pendekatan lebih kepada data kesihatan peribadi untuk mengenal pasti dan penyelesaian penyakit yang lebih pantas. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis perasmian Pusat Kesihatan Prima UNIMAS di Kota Samarahan. UNIMAS dijangka memainkan peranan penting dalam penyelidikan dan pembangunan teknologi kesihatan untuk menjadikan Sarawak sebagai hub inovasi kesihatan digital di Malaysia. Dengan pembukaan pusat ini, Sarawak bukan sahaja melangkah ke hadapan dalam menyediakan penjagaan kesihatan berasaskan teknologi, malah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualiti hidup rakyat, terutama golongan warga emas. Sementara itu, UNIMAS bercadang untuk memperluas perkhidmatan yang ditawarkan oleh Pusat Kesihatan Prima Hospital Pengajar UNIMAS di Kota Samarahan dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Menurut Naib Chancellor UNIMAS, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rashid, ketika ini selain menawarkan perkhidmatan kesihatan, pusat tersebut turut menawarkan khidmat pakar telinga, hidung dan tekak, pakar pernafasan, radiologi dan juga makmal pakar perubatan keluarga. Katanya Pusat Kesihatan Prima turut aktif menjalankan misi khidmat masyarakat melalui program KPT Prihatin Madani. Sehingga kini ia telah mengakses ke 27 perkampungan dengan lebih 6,000 penduduk mendapat manfaat saringan kesihatan percuma termasuk pemberian kerusi roda, tongkat, cermin mata membaca dan sebagainya secara percuma. Profesor Dr. Ahmad Hatta menyatakan demikian dalam ucapannya pada Majlis Perasmian Pusat Kesihatan Prima Hospital Pengajar UNIMAS di Kota Samarahan yang dirasmikan Premier Dato' Parti Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Industri metanol di Sarawak mampu menjadi penambah nilai pendapatan dan meningkatkan hasil ekonomi. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, ini adalah sebahagian daripada inisiatif strategik yang diperkenalkan oleh Premier Sarawak bagi mempelbagaikan sumber pendapatan negeri di samping membuka peluang pekerjaan berkualiti tinggi kepada rakyat tempatan. Jelasnya Sarawak sememangnya kaya dengan sumber asli, kini beralih ke arah transformasi ekonomi lebih mampan. Dan dengan adanya pendekatan yang amat berhormat Premier untuk memastikan sebahagian besar daripada pengeluaran gas asli ini dan juga mana-mana sumber perlulah ditambah nilai di Sarawak supaya ia akan memberi pulangan yang lebih baik. Ujarnya pada masa lalu lebih daripada 80% gas asli Sarawak diekspor secara mentah ke negara luar. Namun dengan pendekatan baharu ini, sebahagian besar pengeluaran gas asli akan diproses di Sarawak sendiri. Pendekatan ini untuk memastikan Sarawak mendapat manfaat penuh daripada hasil sumber asli termasuk penjanaan ekonomi lebih tinggi dan pewujudan ekosistem industri lebih mampan. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Apresiasi Kecemerlangan Sekolah Kebangsaan Sungai Sentebu, Sri K. Lokasi sekolah yang terletak di kawasan pedalaman tidak harus dijadikan penghalang kepada murid-murid untuk menikmati kemudahan yang setaraf dengan sekolah di kawasan bandar. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, sebaliknya menegaskan kecemerlangan murid harus tetap menjadi keutamaan walaupun sekolah terletak jauh dari pusat bandar. Katanya kecemerlangan tidak semestinya dicapai melalui kemudahan yang lengkap, sebaliknya dengan usaha yang gigih dan bijak menggunakan sumber yang ada, kejayaan murid dan sekolah dapat direalisasikan. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Kecemerlangan dan Apresiasi Pelajar SK Kampung Klit Pelajau Dalat. Datuk Seri Fatimah yang juga Adun Dalat turut menggalakkan murid di sekitar kawasan sekolah untuk tinggal di asrama sebagai langkah mempertingkatkan disiplin dan pengurusan masa yang lebih teratur. Pada masa sama, beliau menekankan kepentingan menghantar anak ke prasekolah sebagai langkah awal membentuk modal insan yang lebih berkualiti di masa hadapan. Dalam perkembangan berkaitan, bidang pendidikan akan terus diberikan keutamaan oleh Kerajaan Sarawak melalui pelbagai projek pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan. Menurut Adun Daro Safi'i Ahmad, salah satu projek pembangunan yang sedang dilaksanakan di kawasannya adalah pembinaan Sekolah Kebangsaan Tebaang yang dijangka siap dalam masa terdekat.
Selain itu, katanya Kerajaan Sarawak juga turut melaksanakan pelbagai inisiatif lain bagi membantu memperkasa bidang pendidikan termasuk memberikan pendidikan percuma kepada anak Sarawak bermula 2026. Dalam hal ini, beliau menegaskan pentingnya peranan ibu bapa dalam memberi sokongan penuh terhadap pendidikan anak-anak. Katanya pendidikan adalah kunci utama dalam merubah kehidupan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Majlis Apresiasi Kecemerlangan Murid dan Graduasi SK Ulu Daro semalam. Pada majlis yang sama, Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi juga menyeru agar ibu bapa terus memberi perhatian serius terhadap pendidikan anak-anak mereka. Katanya kejayaan anak-anak di sekolah memerlukan kerjasama erat antara pihak sekolah, ibu bapa dan komuniti dalam menyokong perjalanan pendidikan mereka. Sementara itu, kerjasama antara guru, ibu bapa dan murid penting dalam memastikan kecemerlangan pendidikan anak-anak. Adun Bukit Berkunan, Datuk Mong Dagang berkata kerjasama perlu diberi perhatian kerana masa depan negeri dan negara ini terletak pada tangan modal insan masa kini. Jelasnya sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu tetapi juga ruang untuk mencukil bakat dan potensi murid dalam pelbagai bidang termasuk sukan yang boleh menjadi peluang kerjaya masa depan. Beliau berkata demikian semasa Majlis Apresiasi Hypersesi Akademik Sekolah Kebangsaan Melugu di Sri Aman. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak bakal mencatatkan tahun bersejarah dalam pembangunan infrastruktur dengan peruntukan sebanyak 1.31 bilion ringgit bagi tahun 2025, menunjukkan peningkatan ketara sebanyak 63.9% berbanding peruntukan tahun sebelumnya. Perkara tersebut telah diumumkan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Dato' Amar Douglas Ugambas dalam sesi persidangan DUN Sarawak pada November lalu dengan peruntukan 2025 jauh lebih tinggi berbanding bajet RM799.52 juta untuk tahun 2024. Pengarah JKR Sarawak Insinyur Teknologis Dr. Cassidy Morris, JKR Sarawak bertekad memastikan pelaksanaan projek dilakukan dengan efisien melalui perancangan yang lebih baik, pemantauan rapi serta penerapan teknologi inovatif. Beliau berkata demikian dalam ucapannya di Perhimpunan JKR Sarawak 2025 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Dalam pada itu, katanya JKR Sarawak memperkenalkan semula JKR Project Dashboard, sebuah platform milik jabatan yang ditingkatkan untuk mempermudah pengurusan projek. Dashboard ini kini dilengkapi integrasi aplikasi mudah alih dan kecerdasan buatan AI serta diwajibkan bagi laporan semua projek yang sedang berjalan termasuk inisiatif negeri dan persekutuan. Sumbangan asas rahmah SARA mula disalurkan semalam kepada 700,000 penerima daripada golongan miskin dan miskin tegar melalui MyCard. Tinjauan RTM di sebuah pasaraya di Kuching mendapati orang ramai telah mula menggunakan bantuan ini untuk membeli barang keperluan asas terpilih dan menyemak kelayakan di kaunter pembayaran. Bagi Osman Sulaiman dari Kampung Gita, beliau yang tidak mempunyai kerja tetap serta anak yang ramai berterima kasih kepada kerajaan atas bantuan yang diterima. Selain itu, Sarbini Abdul Latif dari Kampung Boyan berkata SARA sedikit sebanyak meringankan beban beliau yang telah bersara dan berharap bantuan ini akan diteruskan pada tahun hadapan. Manakala Nurin Ranting yang mendapat maklumat tentang bantuan ini daripada kakak iparnya berasa senang hati kerana dapat membeli keperluan dapur. Rata-rata barang yang dibeli seperti telur, roti, minyak dan gula. Baik, berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.